Kita intro dulu. La 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 la. Kalau orang bukan Islam serang berkenaan dengan hukum yang telah dikongsikan oleh Ustaz Azhar Idrus, itu kita boleh faham sebab dia tu bukan Islam, dia tu jahil, tak tahu apa-apa masalahnya, main sondol macam khinzir sondol pagar. Tapi kalau orang Islam, orang Melayu itu sendiri yang pergi serang, yang lagi teruk tu dia exco kepada sebuah parti Melayu, memang garut sangatlah masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kembali kepada kisah pihak-pihak cuba untuk menyerang Ustaz Azhar Idrus kiri kanan depan dan belakang semata-mata ingin menjatuhkan beliau. Kalau anda masih ingat, tidak berapa lama dahulu saya pernah mengongsikan dengan anda tentang kisah orang-orang bukan Islam yang dok menyerang Ustaz Azhar Idrus, peli beliau dan pelbagai lagi atas satu hukum yang telah dikongsikan oleh beliau berkenaan dengan haram bagi seorang yang sudah akil baligh, wanita ataupun lelaki, untuk tidur berpelukan bersama-sama dengan teddy bear, dengan patung bear mereka dan sebagainya. Apa-apa saja patung yang menggambarkan benda bernyawa. Sebab perkara itu memang dilarang dalam Islam. Malaikat tidak masuk ke rumah, di dalamnya ada patung-patung. Patung-patung ini hanya dimaafkan untuk dijadikan sebagai mainan kanak-kanak. Itu saja. Benda ini jelas. Kalau Ustaz Azhar tak kongsikan pun benda ini selama ini pun kita dah faham dah. Memang kita telah diberitahu, telah diajar betapa patung-patung yang menyerupai benda hidup, patung orang, patung haiwan dan sebagainya ini, kan, benda-benda ini memang kita tak boleh simpan rumah sebenarnya, ataupun kita tidak boleh jadikan sebagai bahan untuk dijadikan teman tidur ke apa-apa sebagainya. Kalau setakat budak-budak nak main tu, tak ada masalah lah, itu kisah je. Tetapi bila Ustaz Azhar berkongsikan tentang hukum tersebut, macam biasa Ustaz Azhar menjawab soalan daripada pendengar kuliah beliau. Ramai pula pihak yang ambil kesempatan untuk serang Ustaz Azhar, dan ada di antara mereka, orang-orang bukan Islam ini, yang mengambil kesempatan untuk menyerang peribadi Ustaz Azhar dengan mengatakan, oh, peluk anak patung tak boleh, tapi kalau peluk 4 bini tu boleh pula. Itu memang satu perumpamaan yang paling bangang sekali lah tuan-tuan sekalian, sangat-sangat bangang. Saya tak tahu macam mana orang-orang bukan Islam, setengah daripada mereka ini bangang dia sampai tahap macam tu sekali masalah je. Tapi tak apa, kita tahu mereka bangang. Kerana itulah kita jelaskan dengan baik, benda ini adalah hukum dalam Islam. Engkau tak nak dengar, tak apa, tak ada masalah, tak ada kena-mengena pun dengan kau. So kau duduk diam-diam masalahnya. Tapi macam saya katakan pada awal video tadi, kalau orang bukan Islam serang Ustaz Azhar Idrus, itu kita boleh faham. Tetapi kalau orang yang mengaku Islam, mengaku Melayu, exco kepada sebuah parti Melayu pun nak serang Ustaz Azhar Idrus menggunakan naratif yang sama, hujah bodoh yang sama, semata-mata untuk merendah-rendahkan peribadi Ustaz Azhar Idrus, itu memang bingai tahap dewa lah tuan-tuan dan puan sekalian. Memperkenalkan saudara Azrul Abu Hassan, dipercayai merupakan exco pemuda UMNO bahagian Shah Alam, di mana beliau dalam satu posting dalam sebuah grup ini memang bukan grup open, grup ini kena join dan sebagainya, beliau telah mengongsikan hukum berkenaan dengan peluk teddy bear ketika tidur ini oleh Ustaz Azhar, dengan mengaitkan dengan Ustaz Azhar ni ada 2-3 orang bini. Benda ini tuan-tuan sekalian saya dapat daripada rakan-rakan saya yang rapat dengan beliau, dan sumber-sumber yang saya dapat ini memang sangat-sangat boleh dipercayai lah. Saya tak ada dalam grup itu, tetapi oleh kerana yang bagi kat saya ini ialah orang-orang UMNO juga, makanya saya rasa saya boleh yakinlah bahawa benda ini adalah benda yang betul. Jadi saya akan bujah berdasarkan kepada asas benda ini, posting betul. Dia punya caption antara lain, kalau Ustaz Azhar pergi tunaikan tanggungjawab dekat satu isteri, lagi 2 isteri tu nak peluk siapa? Bodoh gila kau jadi masalahnya. Saya tak tahu apa yang bermain dekat otak Azrul Abu Hassan ni bila dia mengeluarkan ayat seperti itu. Adakah dia sudah kehilangan akal, ataupun adakah dia orang kata apa, mengalami masalah sindrom kecacatan mental, ataupun mungkin dia ini merupakan seorang yang straight up bangang. Saya pun tak pasti masalahnya. Tapi tak apa, saya akan cuba untuk menjelaskan sekali lagi tentang perkara ini kepada Azrul. Saya harap dia dengar. Kalau dia tak puas hati nak buat balas video saya pun, suka hati dia lantak kau kat situ. Tetapi saya akan layan dia lebih sikit sebab dia ni orang Islam, mengaku Islam masalahnya. Bila dia mengaku Islam, mempelekehkan tentang perkara yang memang ada dalam Islam, mempelekehkan seorang ustaz yang cuba untuk menyampaikan ilmu, itu memang tahap saya tak tahu cakap benda lah. Memang tahap tak boleh pakainya otak masalahnya. Baik, macam ni Azrul. Hukum memang hukum. Anda ceklah, memang ada hadis yang mengatakan malaikat tak masuk di dalam rumah orang yang ada patung-patung dan sebagainya. Memang ada.
Dan benda itu ulama dah kaulkan, ulama dah kiaskan banyak kali dah. Ustaz Azhar bila dia mengongsikan tentang hukum hakam, memberitahu orang ramai tentang okey, perkara ini hukumnya, perkara itu hukumnya. Hukum-hukum itu bukan dia yang buat, bukan dia yang gariskan, bukan dia yang reka. Benda ini telah dikaulkan, telah dihujahkan oleh para ulama zaman berzaman, daripada dulu sampailah ke sekarang, sampailah membawa ke Nabi masalahnya. Dan mereka ini berhujah berdasarkan kepada dalil-dalil, tak kira dalil itu datang daripada Nabi ataupun dalil itu straight up daripada Allah SWT. Benda ini jelas. Mereka tak buat hukum ikut kepala otak mereka. Bukan macam anda bila menulis tak pakai otak. Mereka mengeluarkan hukum berdasarkan kepada ilmu mereka, berdasarkan kepada dalil-dalil yang memang mereka telah pelajari. Dari situ mereka akan muzakarah, mereka akan berbincang, mereka akan cuba untuk mencapai satu hukum yang boleh digunakan pakai oleh kita pada ketika ini. Sebab kita ini bodoh, kita ini tak gerti apa, kita ini tak sampai ilmu untuk menafsirkan hadis itu dengan sendiri, kita tak sampai ilmu nak tafsirkan Al-Quran itu dengan sendiri. Jadi kerana itulah para ulama ini zaman berzaman telah mengongsikan segala-galanya. Ada banyak kitab, ribuan kitab yang telah dikarangkan oleh para ulama membahaskan segala jenis hukum, segala jenis keadaan daripada dulu sampai sekarang. Sama ada benda itu relevan atau tak relevan untuk zaman ketika ini, itu belakang cerita. Yang penting hukum itu sentiasa dibahaskan, dan sekiranya kalau ada perkara yang perlu berubah, itu akan diubah oleh para ulama kontemporari pada zaman ketika ini. Tetapi dalil tak berubah, benda-benda berkaitan hukum itu tak pernah berubah. Dan benda itu yang Ustaz Azhar share. Beliau belajar benda itu, beliau tahu benda itu, jadi beliau pun share kepada orang ramai supaya orang ramai faham tentang hukum hakam. Anda ni pergi kuliah agama ke tak pergi kuliah agama ni Azrul? Ke anda ni jenis suka duduk dekat rumah tengok pungut orang dekat TV kan, tengok pungut K-pop dekat TV, lepas tu bila dekat Facebook anda berlagak anda lah paling pandai dan sebagainya. Otak anda pergi mana? Minta maaf, saya memang agak kasar sikit video ini. Tapi macam saya katakan, kalau orang bukan Islam yang memperlekehkan hukum hakam yang dikongsikan oleh para ustaz, para ulama dan sebagainya, fine, mereka jahil, kita kena betulkan mereka. Mereka tak kerti apa, kita faham perkara itu. Tetapi kalau orang yang mengaku Islam, orang yang duk kono dulu-dulunya memperjuangkan hidup Melayu, tapi sekarang ini menjadi penunggang kepada DAP, lepas tu lagi nak sembang untuk memperlekehkan ustaz yang menyampaikan hukum, itu namanya bodoh tahap dewa. Tahu tak? Nama dia bangang abadi. Sebab itulah saya kasar dalam video ini. Minta maaf. Saya tahu anda yang menonton video saya ini jarang tengok saya kasar macam ni. Tapi saya kena kasar. Sebab beza tau layanan saya terhadap orang bukan Islam yang memperlekehkan hukum Islam dengan orang Islam sendiri yang memperlekehkan hukum Islam. Memang beza sangat-sangat. Straight up beza. Jadi kepada Azrul, minta maaflah saya kasar dengan anda pada kali ini. Tetapi jikalau benar apa yang anda tulis itu, dan memang jikalau anda tidak pernah orang kata apa merasa kesal dengan apa yang anda tulis, saya cakap terus terang, daripada anda terus hidup menyusahkan orang, baik saya minta orang ramai di sekeliling Shah Alam tu pergi jumpa anda dan tanyakan soalan ini straight dekat muka anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?